Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anda kembali bersama saya Adli Effendi. Hari ini kita berbicara topik yang menarik dalam Ummah Live. Sebelum kita nak bermula, apa kata anda share video ini? Kita share, kita kongsi manfaat bersama, insya-Allah, sebab apa yang kita nak bicarakan pada malam ini dekat di hati kita, sebenarnya dengan kita nak menyambut perayaan Hari Raya Aidil Adha. Tidak berapa hari je lagi, insya-Allah. Tapi sebelum itu saya nak tanya, anda dah buat korban ke belum? Mungkin kalau sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni kita tak pernah nak cuba nak melakukan ibadah korban. Jadi apa kata mungkin bila anda menonton Ummah Live pada malam ini akan terbuka hati untuk melaksanakan ibadah korban insya-Allah pada tahun ini. Okey, apa itu ibadah korban sebenarnya? Saya nak kongsikan di sini dalam konteks ajaran Islam. Ia merujuk kepada pelakuan menyembelih binatang tertentu pada hari raya Aidil Adha atau hari tasyrik dengan tujuan untuk mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi binatang yang boleh dikorbankan biasanya adalah unta, lembu, kerbau, kambing dan juga kambing biri-biri. Dan ibadah korban ini sendiri adalah bersempena memperingati peristiwa pengomadan Nabi Ibrahim AS bersama dengan anaknya. Saya tak nak celoteh panjang lebar sebab itu pun saya dapat daripada pembacaan. Jadi kita nak tahu sendiri daripada seorang ustaz. Mungkin ustaz boleh kongsikan sendiri apa sebenarnya pengertian ibadah korban ini dan juga mungkin kongsi dengan kita apakah sejarah atau sirah di sebalik peristiwa korban kali ini. Saya tidak berkesorangan. Malam ini saya bersama dengan Ustaz Fakhruddin bin Haji Zainul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yes. Baik, alhamdulillah. Ustaz Fakhruddin merupakan pegawai task force Ustaz Ya, MAPI Malaysia. Ya. Okey, terima kasih banyak kerana bersama kami Ummah Live pada malam ni Ustaz. Kita pernah jumpa ke sebelum ni? Rasa macam mana jumpa? Masya-Allah ada. Di bulan yang mulia sebelum ni, Alhamdulillah, bulan Ramadan kita bersama dalam program Halaqah Al-Ummah. Betul. Jadi insya-Allah semoga perkongsian kita pada bulan Ramadan lalu mendapat manfaat. Mudah-mudahan insya-Allah. Untuk orang ramai juga diri kita sendiri, Betul. insya-Allah Ustaz. Ustaz, tadi sudah intro sikit tentang ibadah korban ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita dengan panjang lebar mungkin peristiwa sirah, apakah signifikan sebabnya kita kena buat ibadah korban ni. Mungkin ada peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi dulu ataupun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri. Kenapa kita perlu buat korban ni Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah, jazakumullahu khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Pertamanya, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT dan dengan atas izinnya dapat kita bertemu pada malam ini. Kami di sini di set, tuan-tuan dan puan-puan di rumah, insya-Allah kan. Kami sangat alu-alukan. Mudah-mudahan dia bukan majlis ilmu yang seterus, tapi sekadar perkongsian, mungkin sebagai peringatan, tazkirah untuk kita ulang kaji balik tentang apa itu korban. Betul. Kan? InsyaAllah. Baik, saya akan cubalah kongsikan sedikit pengetahuan yang saya ada berkaitan dengan persoalan yang telah dikemukakan oleh saudara Adli sebentar tadi.
peristiwa ataupun sejarah. Dia sebut tentang korban. Dia bila sebut tentang korban, saya tak mau cerita peristiwa tersebut. Saya kita ambil intipati ya, yang ada daripada kisah tersebut. Sebab setiap tahun akan ada ustaz yang cerita. Dua kisah yang utama bila sebut tentang ibadah korban, kita akan teringat dua kisah yang utama. Pertamanya kisah dua anak Nabi Adam. Kan? Namanya Qabil dan Habil. Seorang abang, Qabil abang dan Habil ni adik. Oh, maksudnya dia lagi ke belakang. Lagi ke sejarah belakang. tu. Bukan. Bila sebut tentang perkataan korban tu, Aha. dia asal perkataan korban tu daripada tiga perkataan dalam bahasa Arab sebut qaf, daripada perkataan qaf, ra dan ba. Kalau orang yang mengaji Arab basic dia akan tahu apa maksud qaraba. Maksudnya dekat. Oh. Kalau jauh ba'idah, jauh. Qarib ba'id, dekat jauh. Jadi bila sebut tentang ibadah korban, ibadah yang mampu membawakan seseorang pelakunya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Qaraba, dekat. Okey. Jadi dari mana datang asal-usul qaraba ni? Peristiwa yang berlaku pada Habil dan Qabil, anak Nabi Adam. Di mana dalam surah Al-Maidah, saya ada bermula ayat 27 peristiwa tersebut. Ada adalah beberapa ayat lagi kan menceritakan tentang apabila Allah SWT meminta korban daripada kedua-dua anak Nabi Adam ini. Yang seorang itu Qabil memberikan korbannya. Dia Qabil ni seorang petani kan. Jadi bila diminta oleh Allah tentang korban, dia berikan pohon atau pokok yang dia ada, tapi pokok yang dibagi itu pokok yang layu. Jadi disediakan itu untuk diberikan kepada Allah SWT. Dekut lah. Macam tu lah lebih kurang. Dekut. Adapun adiknya pula Habil kan. Sediakan haiwan yang the best. Intipati korban ambil dia. Haiwan yang terbaik setiap seekor kibas untuk melengkapi kepada tuntutan perintah Allah SWT ni. Jadi yang semestinya diterima oleh Allah adalah korban yang dibuat oleh Sayyidina Habil. Jadi Allah terima korbannya. Sebab dia lebih ikhlas. Ya, nampak betul. lebih ikhlas, dia lebih berkualiti lah. Dalam Al-Quran tersebut, surah Maidah tu, menceritakan pula tentang sifat Qabil ni. Bila mana Allah terima korban daripada Habil, Qabil ni pula kata, la'aqtulan, akan aku bunuh kamu Habil. Kan? Jealousy. Jadi ini kita tak mau, kita nak ambil intipati dari kisah ni, kita tak mau bersifat dengan sifat Qabil, tapi kita nak bersifat dengan sifat Habil, yang mana bila mana Allah perintahkan sesuatu, berikan yang the best. Dan kita nak buat amal ibadah apa sekalipun, ambil contoh mudah, nak sedekah, mesti sedekah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan menerima selama-lamanya amal kebaikan sedekah melainkan kita berikan sedekah kita sedekah yang terbaik. Kita nak buat apa pun, pastikan buat yang terbaik. Jadi kita sebut sikit tentang mana lebih afdal. Adakah bahagian 1/7 bahagian lembu yang kita korban ataupun dengan kita korban seekor kambing, mana lebih afdal? Hari saya kita sebut lepas ni kan, ada soalan insya-Allah. Tapi saiz tu berbeza. Itulah konsep intipati yang kita ambil daripada kisah tersebut, menelusuri apa sifat yang telah ditunjukkan oleh Habil. Berbeza dengan Qabil dengan cemburunya, lepas tu dahlah cemburu nak bunuh pula adik yang sendiri atas sebab Allah menerima Allah menerima korban daripada Habil. Jadi insya-Allah tu kisah yang pertama bila sebut tentang korban yang dilakukan oleh manusia. Itu kisah pertama. Yang seterusnya kisah yang sangat famous iaitu peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail ketika masih kecilan. Bila mana Nabi Ibrahim mimpi pada malam tersebut, kemudian besoknya Nabi Ibrahim ingin melakukan korban kepada anaknya. Dan salah satu poin yang menarik bila kisah ini dia boleh dapat dalam surah As-Saffat. Bermula daripada ayat 100 sehingga 110 ke 111 lebih kurang macam tu saya ingat. Tapi intipati kisah tu bermula daripada ayat 100 hingga ayat 110 tu. Salah satu poin yang disebut oleh Nabi Ismail sendiri, apabila Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Tapi apa kata anak Nabi Ibrahim ni, Nabi Ismail kata, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku termasuk di dalam orang-orang yang sabar. Jadi teruskan dengan perintah yang Allah telah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi nak kata, itu yang kata pengorbanan tu, korban tak lari dengan sifat yang disebut sebagai sifat sabar. Dan dia kata ulama, sabar ni terbahagi kepada tiga. Pertamanya sabar dalam mentaati perintah Allah. Ini perintah Allah. Betul. Allah suruh, dahlah Nabi Allah Ibrahim ni tunggu selama berpuluh tahun untuk dapat seorang anak pun. Kan? Bila dapat seorang anak, Allah perintahkan untuk sembelih pula. Tapi asbab sabar ingin menuruti perintah Allah, tak ada masalah. Dan itu sabar yang pertama kata ulama. Dan yang kedua kata ulama, dalam mencapai ataupun
menggapai makna bersabar itu adalah sabar daripada melakukan maksiat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sabar ketika mana kita ditimpa musibah. Inilah orang yang sanggup berkorban dan mempunyai sifat sabar dalam pengorbanannya. Maksudnya Nabi Ibrahim juga seorang yang warak dan juga imannya sangat kuat pada Allah SWT. Jadi Allah telah menerangkan kisah ini dalam surah Safat. Kalau kita lihat dan ustaz-ustaz pun banyak dah terangkan antara poin utama sifat sabar dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh dua-dua Nabi, bukan seorang-seorang, bukan sekadar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun buat. Bila mana diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dah kemukakan perintah tersebut kepada Nabi Ismail, dan Ismail kata, InsyaAllah jangan risau, kamu akan mendapati aku yang sabar. Satu di situlah macam kita sekarang ni cakap on je ya. Boleh ya. Sebab ini perintah Allah. Tapi tuan-tuan dan puan kena ingatlah, perintah ni hanya kepada Nabi Ibrahim. Khas kepada Nabi Ibrahim, tak ada dah. Selepas ini semua pengorbanan yang kita perlu buat selepas ini adalah pengorbanan kepada diri kita, pengorbanan kepada ahli keluarga, masyarakat dan sebagainya. InsyaAllah untuk mungkin intro sedikit intipati yang kita boleh ambil daripada dua kisah korban yang sangat besar. Korban yang pertama dilakukan oleh anak kepada Nabi Adam, Sayyidina Habil dan Sayyidina Qabil. Dan seterusnya korban yang menjadi syiar umat Islam sekarang adalah korban yang dilakukan oleh Sayyidina Nabi Allah Ibrahim. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Ustaz, bila saya nak scroll dekat Facebook Ustaz, saya tengok sekarang ni banyaklah iklan-iklan syarikat ataupun NGO yang berkongsi untuk membuka ruang pada mereka yang ingin melakukan ibadah korban. Banyak Ustaz. Tapi bila kadang-kadang terfikir, kenapa Islam sangat menggalakkan umat-umatnya untuk melakukan ibadah korban ini sebenarnya Ustaz? Faham? Baik. Allah SWT sebut dalam surah Al-Kautsar. Surah yang famous, saya rasa semua tuan-tuan bernafai. Allah sebut ayat pertama, Inna a'tayna kal kautsar. Kita tahu Allah dah bagi kita banyak sangat nikmat. Jadi macam mana cara untuk kita balas? Allah sempurna. Ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Apa maksud dia? Pertama, untuk kita balas nikmat tersebut dengan kita melakukan solat. Solat jangan tinggal. Dan semalas mana pun jangan tinggal, kena buat juga. Banyak Al-Quran yang menyuruh kita untuk melakukan solat, dan bila mana kita lakukan solat ini mampu menjadi benteng kita daripada melakukan maksiat. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah sebut dalam ayat tersebut adalah wanhar, dan lakukanlah korban. Satu saranan yang jelas disarankan, disuruh oleh Allah sendiri kepada hamba-Nya. Jadi untuk kita membalas balik jasa baik Allah, Allah tak minta, Allah tak perlukan pun korban kita, tapi kita sendiri sebagai hamba, hamba ni macam mana kita nak balas balik segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ini satu pandangan. Ini kita melakukan korban sebagai tuntutan kita untuk melengkapi apa yang disebut sebagai sebagai ganti kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukti dan ganti mungkin Ustaz. Betul. Bukti. Dan di dalam hadis tersebut, hadis yang panjang, saya ambil mafhum dia. Tidak ada satu amalan yang Allah lebih suka pada Yaumun Nahar, pada hari korban ini, hari korban iaitu bermula pada 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah, yang lebih Allah cintai melainkan dengan dilakukan ibadah korban. Ihraqud dam. Ini sembelihkan korban. Jadi ini satu tuntutan yang sangat jelas dalam Al-Quran tersebut, dalam hadis tersebut, untuk kita lakukan ibadah korban sini. Saya pernah dengar satu kisah, rasa dah viral 2-3 hari ni di media sosial kan. Bagaimana seorang pengempam minyak, stesen pengempam minyak di salah satu stesen minyak di negara ni. Dia bukan orang Malaysia tapi orang asing. Bila ditanyakan kepada dia, adakah dia buat ibadah korban? Dia buat, setiap tahun dia buat. Dia takkan miss. Sedangkan kita tahu wajar pam minyak ni berapa duit ya dapat. Tapi dia kumpul daripada awal tahun sehinggalah bulan 12, bulan Zulhijjah ni, untuk dia sediakan satu portion daripada gajinya untuk dia buat ibadah korban. Dan banyak kisah orang lain. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah telah bagi kita banyak benda, jadi takkan kita nak keluarkan sedikit kewangan kan daripada poket kita ni untuk melakukan ibadah korban, jangan kita kedekut. Jadi insya-Allah ambil peluang yang ada pada tahun ini. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, setiap keluarga kalau boleh, setiap keluarga kalau boleh setiap tahun akan melakukan sekali korban. Kan? Kalau kata ketua keluarga tu, seorang ayah, dia akan buat
Kalaupun contoh anak dia ada 5 orang, dia ada isteri, jadi total ahli keluarga tu 7 orang. Tapi dia tak buat 7 tompok, dia buat 1 tompok pun dah memandai. Satu bahagian lah maksudnya. Satu bahagian untuk melengkapi tuntutan ibadah korban itu sendiri. Mudah-mudahan menjawab persoalan kepada kenapa umat Islam perlu sangat kita untuk melakukan ibadah korban itu sendiri, kerana kalau kita tengok ada perbahasan fiqh, ibadah korban ini masuk dalam sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi kalau boleh jangan kita berdolak-dolih, jangan kita nak tinggal sebagainya. Dan ada juga dalam hadis yang lain Nabi sebut orang yang meninggalkan untuk melakukan ibadah korban sedangkan dia saatan, dia mampu untuk berkorban. Dia ada lebihan wang, dia boleh buat korban tersebut tapi ditinggalkan. Maka Nabi kata jangan orang tersebut tak layak untuk dekati masjid-masjid kami. Waliyahzubillah. Bukan nak kata hadis ni merupakan larangan kepada orang untuk masuk masjid, tak. Tapi nak kata sesuatu tarhib. Dalam Islam, dalam ayat Al-Quran ataupun hadis ada 2 bahagian. Yang pertama disebut tarhib, yang kedua disebut sebagai tarhib. Tarhib ini galakan untuk kita beramal. Adapun tarhib galakan untuk beramal tapi dalam bentuk ancaman. Jadi Nabi mengancam bagi mereka yang ada kewangan, ada lebihan wang tapi dia tak buat korban, maka dia tidak termasuk dalam golongan bagi Nabi Muhammad SAW. Waliyahzubillah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada sedikit wang dan sebagainya, kadang-kadang masyarakat kita ni tak tahu kan. Dia nak buat korban tapi dia tak ada ilmu, dia rasa macam korban ni benda kecil kot, sunat biasa-biasa je. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang saya baca tadi, inilah satu ibadah yang sangat Nabi suka. Dan ahabba yang sangat Allah suka. Yang dilakukan pada hari-hari An-Nahr, hanya 4 hari saja. Pilihlah mana-mana satu hari untuk kita lakukan ibadah korban. Yang lebih baik kita sendiri yang sembelih. Ini insya-Allah ada perbahasan yang lebih lanjut nanti. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya sekarang ni banyaklah iklan keluar. Ada kawan-kawan bertanya, dah buat korban belum? Jadi ada setengah pada kita mungkin macam fikir, alamak tak cukup duit lah tahun ni nak buat korban. Macam tadi yang Ustaz ceritakan yang kerja pam minyak tu, memang dia dah bajet lah, dia dah tahu daripada awal tahun, dia tahun ni aku mesti nak buat korban. Jadi dia akan simpan duit dalam tabung, dia ada tabungan dia. Bagi mereka yang macam tak terfikir ke arah tu, mungkin tak pernah terfikir nak buat korban, tapi tahun ni dia macam terbuka hati nak buat korban. Tapi harga bila saya perasan juga harga untuk buat korban ni, harga bahagian lembu ataupun lembu yang seekor ni, harga dia macam makin naik Ustaz. Betul. Jadi boleh ke macam saya nak buat korban tapi saya nak hutang dulu Ustaz? Boleh ke kita berhutang untuk buat ibadah korban ni Ustaz? Baik, jazakumullah khair. Bila sebut tentang berhutang ketika nak berkorban kan. Jadi ulama dah jawab dan dah keluar Majlis Fatwa dah keluarkan garis panduan. Dia satu amalan yang tidak digalakkan untuk berkorban dengan berhutang. Sebab kalau kita tengok balik syarat penerimaan korban tu, semestinya Islam, balik berakal, merdeka, dan syarat yang kelima itu berkemampuan. Sebab hadis ni sangat berkemampuan. Andai kata kita tidak mampu, maka tak ada masalah untuk kita tak buat ibadah korban ni kan. Adapun macam tadi, dia nak buat tapi dia nak berhutang, pastikan dia mampu bayar balik. Boleh lah. Boleh, cuma tidak digalakkan. Adapun kebiasaannya bila sebut tentang berkemampuan, makna kemampuan tu adalah contoh tadi saya bagi seorang ayah, dia ada tanggungan dia ada isteri dia. Dah lepas tanggungan yang untuk bulan tu, dia ada lebihan wang. Cuba contoh, dia gajinya kita ambil dalam 2,000. Kan? Tanggungan untuk ahli keluarga dia dalam 1,000 lebih. Ada 1,000 lah kita sebut. Kan? Untuk bulan tu 1,000, jadi ada lebihan 1,000 lagi. Kalau kita tengok satu bahagian untuk korban tahun ni lebih kurang 700 ke 800 ikut kepada saya lembu kan. Jadi ada lebihan wang tersebut. Maka dengan ada lebihan wang tersebut, maka dia dikira sebagai orang yang berkemampuan untuk melakukan korban. Jadi kalau kata dia termasuk golongan tersebut, maka dia laksanakan korban. Kalau kata dia tak termasuk, maka tidak ada masalah untuk dia tidak melakukan ibadah korban. Adapun kalau juga dia nak lakukan ibadah korban tapi dengan dia berhutang, syaratnya pasti dia yakin dia mampu bayar balik hutang yang dia terima tersebut. Adapun kalau tidak ada masalah, sebab ini sunat muakkad. Bukan wajib, sunat. Tapi kalau kita ada kemampuan, insya-Allah teruskan untuk melakukan ibadah korban itu sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tadi saya ada ternampak satu soalan daripada penonton yang bertanya, bila kita nak, kita dah zoom terus ke bahagian
kita dah bersedia nak buat korban. Okey. Ada pula yang tanya, kalau haiwan kita nak korban tu jantan ke betina? Macam tu pula. Dia dah dia jadi soalan-soalan yang detail lagi Ustaz. Tapi sebelum Ustaz nak menjawab soalan itu tadi, kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lek-luk kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. Nah, ini kunci ni misalnya baru kurang. Tetapi, jangan sesekali lupa. 全部都 OK， 爸爸别担心。 Jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kita kembali dalam Ummah Live. Tadi kita dah bicara tentang serba sedikit tentang sirah tentang ibadah korban dan juga sedikit pengisian tentang ibadah korban. Kita nak teruskan, tapi sebelum kita nak teruskan, apa kata anda share dulu video ini. Kita nak kongsi manfaat ni bersama-sama. Kita nak kongsi seramai-ramainya bagi semua, ramai orang tahu. Mungkin sama-sama kita memperingati antara satu sama lain. Mungkin anda dah buat korban ke belum? Itu persoalan yang biasanya akan ditanya. Dan dekat-dekat Hari Raya Aidiladha ni, jadi dah buat korban ke belum? Jadi kita teruskan perkongsian kita pada malam ini bersama dengan Ustaz Fakhruddin. InsyaAllah. Ustaz, tadi saya dah tanya Ustaz pasal jantan ke betina haiwan yang kita nak korban tu. Jadi macam mana? Apa pendapat Ustaz? Jantan ke betina mana yang boleh buat korban? Baik, insyaAllah jawapan yang telah dikemukakan oleh ahli ulama, sebab saya ni tak ada jawapan. Jadi kita apa-apa kita rujuk ahli ulama. Tidak ada masalah untuk buat korban sama ada binatang korban tersebut jantan atau betina. Tak ada masalah. Cuma di dalam mazhab Syafi'i yang lebih afdal, yang lebih didahulukan adalah haiwan korban jantan. Sebab apa, kadang-kadang bila haiwan korban betina ni boleh jadi mengandung dan sebagainya. Bila mengandung ni akan menyebabkan kecacatan dan ulama sebut tak boleh untuk kita sembelih, kita buat haiwan yang mengandung untuk dijadikan sebagai haiwan korban. Jadi oleh yang demikian, ulama sebut yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih didahulukan adalah untuk binatang korban terdiri daripada binatang jantan. Kan? Dan disebut tentang binatang korban, saya nak sentuhkan sikit antara mana yang lebih afdal. Adakah kita nak buat satu tompok, satu bahagian daripada 1/7 tu, sama ada nak buat unta ke, lembu ke, kerbau ke, ataupun kita nak sembelih seekor kambing untuk dilakukan korban. Bila kita tengok perbahasan ulama dan di dalam hadis pun sebut yang lebih baik adalah untuk kita sembelih seekor kambing terus. Ini ditunjukkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana disebut dalam sirah, Nabi sendiri sembelih berpuluh-puluh ekor untuk korban. Dan ada yang Nabi sembelih sendiri dan ada yang Nabi wakilkan. Mungkin ada soalan selepas ni cerita tentang wakil. Ada yang Nabi wakilkan sahabat. Ustaz dah tahu pula saya punya soalan ni. Ustaz dah tahu pasal bila disebut tentang korban dia tak lari. Dah biasa. Soalan ni biasa. soalan kait ke sana. Betul. Ada kaitan. Jadi ada sembelihan yang Nabi sembelih sendiri. Nabi sendiri sembelih. Adapun ada sebab saya sebut tadi Nabi sembelih dalam berpuluh ekor, banyak ekor Nabi sembelih. Jadi ada yang bahagian yang Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali untuk Sayyidina Ali menjadi wakil untuk sembelihkan haiwan korban bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pun yang lebih baik di antara satu tompok, satu bahagian ataupun dengan seekor kambing, lebih baik seekor kambing. Tapi mungkin kewangan yang tak mencukupi. Jadi kita boleh untuk memilih satu bahagian saja, kan.
Itulah mudah-mudahan menjawab soalan kepada yang dikemukakan oleh saudara Ali tadi. Baik, faham Ustaz. Ada pula Ustaz yang bergurau dengan okey kita dah buat sembelih ni, kita nak mula nak bagi-bagikan daging lah. Ada pula orang yang bergurau, dia kata saya nak isi daging kaki belah kanan. Ada yang daging dia tak ada beza, cuma sementara lah Ustaz. Cuma itulah mungkin dia bergurau. Okey, biasanya bila kita dah buat korban, kita akan bagi-bagikan daging korban ni kepada asnaf juga. Inilah mereka yang layak lah. Jadi ada persoalan yang tanya, bolehkah kita nak bagi daging korban ni kepada yang non-Muslim Ustaz? Non-Muslim, baik, insyaAllah sebelum kita bagi kepada pembahagian, kita nak ambil di antara daging korban, bahagian mana di haiwan korban tersebut yang kita patut berikan, sedekahkan. Ulama sebut the bestnya kita ambil, contoh kita ambil lembu, ada 7 bahagian. Jadi satu bahagian tu untuk kita dan itu kita sedekahkan kepada orang lain. Dalam satu bahagian tu kita ambil hanya 2-3 ketul untuk diri kita atas sebab keberkatan. Adapun yang selebihnya kita infak, kita buat untuk sedekah, bagi kepada asnaf dan sebagainya. Kan? Itu yang the best, yang terbaik. Lepas tu kata ulama, kalau kata kita nak sikit daging lebih, kita ambil 1 kati. Ini sebab ulama saya dengar ni daripada Ustaz Belah Penang disebut 300 gram lah. 1 kati 600 gram. 600 gram. Jadi kita ambil 600 gram, kita bagi selebihnya. Sebab kebiasaan lembu ni, kalau kata lembu standard lah, memang lembu tu berat 250 kilo semua. Tapi daging, pure daging tu dalam 80 kilo lebih ya. Jadi 80 kilo kita bahagi dengan 7 dalam satu bahagian tu 11 kilo itu, dalam 10 kilo itu. Kan? Jadi 10 kilo kita ambil 600 gram untuk diri kita. Adapun selebihnya yang terbaik kita bagi ke orang lain. Kena ambil juga diri kita sebab itu ada keberkatan. Jadi kita ambil bahagian kita, kena ambil juga. Tapi yang selebih kita sedekahkan kepada orang lain. Tapi kalau kita nak lebih juga, boleh lagi. Ada lagi, ulama sebut 1/3 untuk kita, 2/3 untuk orang lain. Jadi itulah limit lah. Janganlah lebih daripada tu. 2/3 untuk 2/3 untuk kita, 1/3 untuk lain, itu tak digalakkan. Boleh tapi tak digalakkan. Sebab pengorbanan ni, selain daripada kita sembelih haiwan, kita nak bantu umat Islam itu sendiri. Sebab ibadah korban ini merupakan syiar Islam. Jadi bila kita sebut tentang tu, barulah kita pergi pada siapa yang kita nak beri daging-daging tersebut. Dan ulama sebut tak ada masalah kalau kita nak bagi dekat orang kaya sekalipun ataupun orang asnaf. Tapi lebih baik yang menjadi keutamaan didahulukan asnaf-asnaf. Sebab mereka lebih layak. Ya. Betul yang sebut apa tadi? 1/3 untuk diri kita, 1/3 untuk asnaf, 1/3 lagi terpulang kita nak bagi ke siapa. Hadiah. Boleh jadi yang kita nak bagi itu orang yang kaya, yang boleh jadi kita nak bagi itu termasuk dalam golongan asnaf ataupun tidak. Dipersilakan. Baik, itu sebut tentang pembahagian daging ataupun daging korban itu sendiri. Siap Ustaz. Ada saya pernah terdengar orang yang melakukan sembelihan tu, kita tak boleh bagi dia daging itu sebagai upah. Ya, betul. Semestinya. Sebab seperti kita sebut, ibadah korban ni satu syiar Islam. Jadi dia ada plan dah. Kita tak boleh nak ikut suka, nak ambil. Kita kalau siapa yang sentiasa ataupun selalu melibatkan diri dalam bidang korban ni kan, aktiviti korban, dia akan tahu kisah-kisah. Lagi ada yang duduk sembelih, duduk lapah-lapah, ekor borang poket. Pakai poket askar. Jadi dia simpan ada dulu. Ini poket besar ni. Potong betul lapah buh. Tapi tu ekor boleh tahan lagi. Tapi daging jangan buat macam tu. Daging semestinya saya sebut tadi 1/3 saja untuk diri sendiri, ada pun yang selebihnya untuk asnaf dan untuk diberikan kepada jadi orang ada beza dah Ustaz, maksudnya organ ataupun macam ekor tu semua. Beza dia dengan daging korban tu beza. Dia pure adalah daging. Yang lebih-lebih tu kita masukkan, tak perlu timbang. Bahagikan sendiri. Tak perlu nak timbang tulang sebagainya, tak. Dia hanya pure daging, yang tu yang kita kira betul-betul. Sebab yang ni main dengan syiar Islam itu sendiri. Jadi kita sangat-sangat perlu jaga. Bila sebut tentang upah tadi, ada lebih baik upah yang diberikan kepada si tukang sembelih ke, tukang lapah ke, luar daripada daging korban itu sendiri. Faham. Kalau mungkin contoh korban di tempat tersebut buat 10 ekor. Sekor tu boleh lah untuk kenduri. Jadi daripada bahagian sekor tu sendiri bolehlah untuk diberikan kepada AJK dan sebagainya. Tapi 9 ekor bila sebut tentang korban, ada dia punya kiraan dia. Perlu jaga sangat-sangat sebab kita tak mahu berlaku penyelewangan dan takut-takut sahabat kita yang asnaf yang layak terima tu tak dapat.
Jadi bila kita sebut tentang non-Muslim tadi, masuk boleh ya? Tak jauh lebih je. Oh, semua masuk boleh. Bila sebut tentang non-Muslim, ulama sebut kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Tapi dalam mazhab-mazhab dibolehkan. Adapun kita ikut pada maslahat setempat. Kalau kata memang tempat tersebut memang terdesak, kita tahu non-Muslim di kawasan tersebut, kita buat korban di kawasan tersebut, non-Muslim di kawasan tersebut memang tergolong dalam kategori asnaf, maka tidak ada masalah untuk kita sedekahkan ataupun kita berikan daging korban tersebut kepada mereka. Macam saya sebut tadi, sebab daging korban, ibadah korban ini merupakan syiar khas kepada umat Islam, special 4 hari ya, yang diberikan, yang disebut sebagai Yaumun Nahar, untuk dilakukan ibadah tersebut. Jadi nak diberikan boleh, tapi atas maslahat tertentu memang betul-betul mereka itu memerlukan. Adapun biasa-biasa lebih baik kita utamakan asnaf ataupun sahabat-sahabat kita yang tergolong daripada Muslim itu sendiri. Wallahu alam. Faham Ustaz, faham. Terima kasih Ustaz untuk jawapan tu tadi. Satu lagi persoalan. Boleh ke macam saya mungkin yang di luar sana mungkin ada ibu ayah yang dah tiada kan. Jadi mereka nak buat korban, mereka nak niatkan untuk diwakilkan. Macam wakil. Buat korban ni wakil untuk arwah ibu atau ayah. Faham. Macam mana? Boleh ke Ustaz macam tu? Baik, insya-Allah. Bersebut tentang orang yang meninggal dunia. Kita nak buat korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ulama sebut kalau dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kalau kata orang yang meninggal dunia tu sebelum dia meninggal dunia dia telah berwasiat. Dia kata sebelum meninggal dunia dia dah beritahu anak dia, nanti kalau kata mak meninggal atau ayah meninggal sebagainya, tolong berkorban. Dia pun dah peruntukkan kewangan dia sendiri. Maka itu dibolehkan. Jadi kalau saja-saja nak dibuat dalam mazhab Syafi'i tidak menjadi satu keutamaan, tidak menjadi satu tuntutan. Sebab dalam hadis Nabi sebut setiap keluarga setiap keluarga perlu melakukan korban kepada orang yang hidup. Adapun orang yang telah pergi meninggal dunia tidak dituntut, tidak digalakkan untuk mereka melakukan perkara tersebut. Jadi tidak ada tanggungjawab itu. Jadi kalau kata nak buat dibolehkan juga, tapi dengan syarat adalah itu muka wasiat daripada si mati. Tapi dalam mazhab lain saya dah buat pembacaan daripada pejabat mufti kata dibolehkan. Tapi kalau kata betul kita mazhab Syafi'i, maka itu satu yang tidak digalakkan. Bukan kata salah buat, berdosa dan sebagainya, tak. Tapi tidak digalakkan. Ada lebih baik kita tidak melakukan untuk korban kepada si mati itu. Wallahu alam. Faham Ustaz. Satu lagi, seperti biasa bila tiap tahun bila nak buat ibadah korban ni, dia ada satu persoalan yang akan timbul. Beza di antara ibadah korban dengan akikah. Faham. Tapi sebelum Ustaz nak menjawab persoalan tu, kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. Insya-Allah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lek-luk kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போகிறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kita kembali dalam Ummah Live. Kali ini kita bicarakan topik korban. Korban atau akikah. Itu ada persoalan yang akan saya tanya Ustaz Fakhruddin sebentar lagi. Anda dah share ke belum? Ini saya tanya anda. Anda dah share ke belum? Share lah. Share. Kita kongsi manfaat ini bersama. Dan mana tahu kita boleh kongsi tempat-tempat pahala
Letak siap-siap di wall anda tu. Kalau anda tak sempat nak tengok malam ni, macam topik ni macam menarik, nak tengok tapi tak ada masa, tak apa. Letak dulu dekat wall, share dulu siap-siap. Mungkin besok malam atau besok pagi mungkin sebelum subuh boleh scroll-scroll tengok dulu apa yang topik kita bicarakan pada malam ini, sebab ia pengisian yang menarik untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Ustaz Fakhruddin, kita kembali. Ustaz, tadi saya dah tanya tentang kalau nak wakilkan untuk ibu bapa yang mungkin dah tiada. Kali ini saya nak tanya yang biasanya, kebanyakannya yang mungkin popular sekarang ini, mewakilkan untuk orang buat korban untuk kita. Maksudnya kita bayar, kita nak buat korban di luar negara mungkin. Mungkin di Mekah, mungkin di Afrika, mungkin juga di Syria. Bolehkah kita nak wakilkan diri kita untuk ibadah korban ni, Ustaz? Silakan. Baik, insya-Allah. Jazakumullah khair. Apa khabar para penonton? Bagi kita yang berehat sebagainya, insya-Allah sama balik pembincangan kita ataupun perkongsian kita, lebih daripada perkongsian. Disebut tentang wakil, tadi saya sentuh sikit mengenai Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang sembelih binatang korbannya. Dan ini yang paling afdal. Kalau tuan-tuan ada kelebihan tersebut, maka tuan-tuan sendiri yang sembelih haiwan korban tuan-tuan. Tapi kalau kata mungkin takut sebab main dengan harga 5,000, 4,000, 5,000 ni, tapi wakilkan kepada orang lain dibolehkan. Dan antara afdal nak buat di tempat sendiri ataupun nak buat di tempat luar, maka yang lebih baik, lebih diutamakan buat di tempat sendiri. Sebab antara perkara sunat ketika melakukan ibadah korban ini, kita melihat sendiri haiwan korban kita itu ditumbangkan, disembelih, dikorbankan. Kita sendiri lihat. Adapun pada hadis sebut, orang yang melakukan korban sebelum darah binatang korban tersebut jatuh ke tanah, Allah telah mengampunkan dosanya. Masya-Allah. Jadi nak ambil fadilat tersebut, kita sendiri perlu ataupun berada di tempat korban itu sendiri. Kita lihat haiwan korban kita disembelih, dilapah. Kalau lebih baik kita sendiri terlibat. Kita sendiri buat benda tu. Masya-Allah, besar pahalanya. Sebab ini ditunjukkan oleh baginda Nabi itu sendiri. Tapi tak dinafikan, memang bila sebut tentang korban akan ada korban di luar negara. Sebab apa yang menjadi faktor kita nak buat di luar negara ni, sebab kadang-kadang harga dia lebih murah. Boleh di 200 atau 300 lebih. Kalau mungkin tak ada 200, 300 lebih kan. Di Afrika dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah. Nak buat boleh. Sebab mungkin dia pernah dengar hadis Nabi sebut Nabi sebut hadis mafhum dia, bikulli sya'ratin hasanah. Orang yang melakukan korban ini, setiap bulu di haiwan korban tersebut dikira sebagai pahala kepada si pelaku korban. Dia nak ambil fadilat pada hadis tersebut, dia nak buat korban tapi duit mungkin kurang sikit. Jadi dia memilih untuk buat korban di luar negara, tidak ada masalah. Atas sebab tersebut, kerana dia nak keinginan dia juga untuk melakukan atau melaksanakan ibadah korban itu sendiri. Jadi insya-Allah kepada tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah nak buat di dalam negara ataupun luar negara, dua-dua dibenarkan, tapi yang lebih baik, lebih diutamakan dalam negara, di tempat sendiri. Jadi bila selesai, kalau kata ada lebihan wang ataupun tak cukup, tak mampu buat di dalam negara, nampak di luar negara itu lebih murah dan sebagainya, dipersilakan, tidak ada masalah. Tapi janji jangan ambil yang scammer punya lah. Mungkin ada tuan-tuan tahu apa yang bagaimana yang scammer dan sebagainya. Kita pilih NGO ataupun pelaku wakil kita yang untuk melakukan korban itu yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima ibadah korban tersebut. Tidak ada masalah. Betul Ustaz. Suka kita nak ingatkan bersama-sama sekali lagi, berhati-hati dengan scammer yang kononnya akan lakukan ibadah korban untuk kita, nak wakilkan, tapi rupa-rupanya dia scam. Betul. Tak ada nak hantar video ke bukti yang mereka lakukan ibadah korban. Mungkin satu lagi skill yang saya perasan, Ustaz. Satu lembu yang sama, kambing yang sama tu dia ulang-ulang je. Betul. Itu scammer tu, Ustaz. Jadi kita nak ingatkan anda yang di luar sana, mungkin kita dah niat baik, ikhlas nak buat ibadah korban, tapi kita hati-hati juga. Kita memilih wakil untuk kita wakilkan untuk ibadah korban ni, kita pilih yang terbaik, yang memang betul-betul menjalankan ibadah korban. Betul. Yang genuine lah, betul Ustaz, genuine. Ustaz, okey, satu lagi persoalan yang biasalah kalau bercakap ibadah korban ni, persoalan yang ditanya oleh orang ramai, beza di antara ibadah korban dan juga akikah, Ustaz. Beza dia. Apa tu, Ustaz? Baik, insya-Allah bersebut tentang ibadah korban, macam hadis yang baca awal tadi, dia ibadah korban ni dilakukan pada Yaumun Nahar, 4 hari saja. Bermula pada 10 Zulhijjah, iaitu hari raya Aidil Adha. Selepas selesai solat sunat hari raya Aidil Adha,
barulah melakukan ibadah korban. Sehinggalah bila kat mana tarikh hujung dia ataupun penghujung kepada ibadah korban tersebut adalah pada waktu asar sebelum masuk waktu maghrib hari ke-13 Zulhijjah. Jadi waktu yang terakhir ni mungkin orang tanya, mana keutamaan nak buat korban atau buat akikah? Maka semestinya keutamaan lebih kepada korban kerana waktunya singkat. Adapun ibadah akikah ini kita sembelih untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana telah memberikan kita cahaya mata. Kalau kata dia dapat cahaya mata tu seorang lelaki, maka akikah yang dilakukan adalah sebanyak 2 ekor kambing. Tapi kalau kita tak mampu, seekor pun memadai. Kalau kata dia dapat anak anak perempuan, maka digalakkan untuk dilakukan seekor kambing saja. Dan ini boleh dikiaskan kepada dua bahagian untuk lelaki, satu bahagian untuk perempuan. Ini ibadah akikah. Dan tempoh akikah ini selama mana budak tersebut yang paling afdal pada hari ke-7 kelahiran. Lahir tu. Pada lahir hari ke-7. Masa itulah nak buat akikah ke, nak cukur jambul ke, kan, sebagainya. Tahnik kan waktu tu hari ke-7. Banyak hadis, banyak saranan menggalakkan umat Islam untuk melakukan ibadah tersebut pada hari ke-7 kelahiran anak cahaya mata itu sendiri. Tapi tempoh dia panjang. Daripada hari ke-7 tu sampai kepada tarikh dia akil balik. Adapun kalau kata ibu bapa yang tak mampu untuk melakukan akikah kepada anaknya, sampailah dia balik minta maaf utara balik sampai dia balik, maka tidak masalah. Boleh jadi lepas balik tu anak dia nak melakukan ibadah akikah untuk dirinya sendiri, dibolehkan. Tapi sebelum balik itu tuntutan tanggungjawab itu diberikan kepada ibu ayah. Jadi disebut tentang korban dan akikah, yang mana lebih utama semestinya ibadah korban kerana tempoh masanya yang lebih pendek, 4 hari saja. Adapun akikah panjang waktunya, kalau ada kemampuan dipersilakan untuk melakukan ibadah akikah itu sendiri, dan ibadah korban bersempena dengan bulan Zulhijjah yang mulia ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz sendiri mewakili NGO MAPIN Malaysia. Mungkin ada MAPIN Malaysia ada menjalankan juga ibadah korban. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit. Baik, insya-Allah. Ibadah korban daripada MAPIN Malaysia sendiri. Ada mungkin boleh terwakilkan MAPIN Malaysia untuk buatkan ibadah korban tahun ini. Baik, seperti biasa dan setiap tahun MAPIN kita akan jalankan ibadah korban, dan tuan-tuan dan puan boleh layari di www.ibadahkorban.com. Kita ada buat korban di dalam Malaysia, di Bangladesh, di Syria, di Palestin, Gaza dan sebagainya. Boleh tuan-tuan lihat di sana. Memang kita lakukan setiap tahun. Kalau kata tuan-tuan ingin bersama-sama, boleh lihat di website tersebut. InsyaAllah kita akan cuba penuhi permintaan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan itu sendiri. Kita sangat-sangat anulukan. Ya. Macam tahun lepas pun tahun lepas dalam betul ke ibadah korban MAPIN Malaysia. Tahun lepas kalau dalam Malaysia saja 70 ekor lebih dalam Malaysia saja, termasuk yang Bangladesh dan sebagainya. Selalu yang paling banyak adalah di Bangladesh sendiri, harga dia lebih murah kan. Dan di MAPIN sendiri kita setiap orang yang melakukan korban itu kita akan tunjukkan video. Tunjukkan video bukti kita bukan macam tu Adil kata tu haiwan yang sama, dia pakai sijil tukar sijil kan. Tapi tak, insya-Allah di MAPIN kita setiap haiwan korban yang tumbang kita akan bacakan nama-nama tersebut kan. Dan kita bukti tersebut kita serahkan kepada mereka yang melakukan korban bersama MAPIN, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz kongsi kepada kita MAPIN Malaysia juga turut menjalankan boleh diwakilkan untuk kita lakukan ibadah korban. Mungkin anda boleh layari ke laman web mereka di www.ibadahkorban.com. Mungkin boleh layari di situ. Dan kita nak akhiri Ummah Live pada malam ini, tapi sebelum tu kita nak minta satu kesimpulan Ustaz. Saya ada dapat satu cerita lah Ustaz. Tadi saya ada dengar je orang bila bersembang ni, ada perangai orang nak buat korban ni, bila pergi ke ladang dah buat survey semua, nak buat korban, niat dah betul nak buat korban, tapi saya nak yang paling murah, nak diskaun. Mungkin ambil lembu pun mungkin lembu yang kurus, kambing yang dah kurus, tapi niat nak buat korban. Mungkin cerita tadi mungkin relate lah dengan Ustaz cerita tadi yang pada awal tadi tentang Habil dan Kabil. Benda kedekut ni dah berlaku, orang kata sejak manusia berada di bumi dah Ustaz, di awal-awal lagi. Jadi bila ada setengah orang ni pula dia suka nak buat korban, saya nak lembu yang paling gemuk, paling sihat. Sebab dia niat ikhlas nak buat korban tu. Nak belanja kat lah, nak menunjukkan bukti bahawa
redha dengan Allah tu, rezeki yang Allah bagi tu dia bersyukur. Jadi nak buat korban dengan ikhlas. Jadi mungkin ada kesimpulan yang Ustaz nak kongsikan dengan kita penonton pada malam ini insya-Allah. InsyaAllah. Jazakumullah khair pada saudara Adli atas peluang diberikan. Baik. Sebut tentang korban ni, kita pergi balik apa tujuan kita buat korban. Kan? Dah dia cerita pasal korban sikit-sikit, apa tujuannya? Allah sebut dalam Quran, kita tengok tujuan kita melaksanakan korban dan Allah tak tengok pun binatang korban kita ni, tak kira lah mai yang gemuk ke, mai yang kurus ke, tapi Allah nak tengok apa dia? Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak tengok apa yang disebut sebagai daging. Daging korban kamu. Allah tak tengok darah daging korban kamu, darah binatang korban kamu. Tapi yang Allah nak daripada kamu adalah sifat takwa. Andai kata kalau dia pilih binatang kecil, tapi sebab dia pilih binatang kecil memang kemampuan dia takat tu saja, maka tidak ada masalah. Kalau kata dia pilih binatang besar tapi dalam diri dia ada sifat al-kibru, sombong, mutakabir, dia nak orang pandang dia, ada sifat sum'ah, ada sifat riak dalam diri dia, maka takut-takut tak mencapai makna kepada ibadah korban itu sendiri, iaitu ketakwaan. Kalau kata sebelum ni di dalam halaqah ulama saya pernah kongsikan apakah makna takwa disebut oleh ulama, ada 4 benda. Ini saya sekali lalu. Pertama yang disebut sebagai sifat tawaduk. Kita lakukan ibadah korban ni, kita nak memahami makna yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim, ditunjukkan oleh Sayyidina Habil, untuk kita merendahkan diri kita. Kita kenal kita ni taraf yang mana. Kita ni hanya hamba dan Allah itulah Khaliq, tuan kepada pemilik kepada diri kita itu sendiri. Dan seterusnya, orang yang memiliki sifat takwa dia akan ada sifat qinaah, merasa cukup. Kalau kata haiwan korban yang dipilih, ya memang dipilih haiwan yang kecil, haiwan yang bertubuh kurus dan sebagainya, tapi itu takat itu yang kemampuan dia, maka tidak ada masalah, dipersilakan untuk dia melakukan korban dengan haiwan tersebut. Tapi kalau kata dia ada lebihan, sebab saya sebut syarat untuk melakukan ibadah korban ini adalah dia berkemampuan. Kalau kata dia ada lebihan wang, maka lebih baik dipilih yang lebih gemuk sikit daripada yang kurus tu. Haiwan korban yang lebih kita kata bukan sempurna, lebih comel, lebih banyak dagingnya. Sebab apa? Lebih banyak daging, lebih banyak manfaat dia boleh berikan kepada para asnaf, kepada ahli keluarga lain, kepada jiran dan sebagainya. Okey, jadi itu ciri takwa yang kedua, qinaah, sifat merasa cukup. Dan yang ketiga adalah wara', ini orang yang sentiasa hati-hati dengan apa yang halal, apa yang haram. Dan yang terakhir adalah yakin dengan hari akhirat, yakin dengan Allah, yakin dengan malaikat dan sebagainya. Jadi orang yang memiliki 4 sifat ini barulah layak mereka dipanggil sebagai orang yang bertakwa. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-37 tadi. Kita membuat ibadah kurban untuk mencapai satu makna sebagai ketakwaan kepada Allah SWT. Kita merasa takut, kita merasa kehadiran Allah sentiasa melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita merasa Allah, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kata kita tidak melihat Allah sekalipun, kita ketahuilah Allah sedang melihat kita. Jadi inilah intipati yang mungkin kita ambil daripada ibadah korban yang kita lakukan. Satu ibadah yang sangat dituntut, sunat muakkad, sangat dituntut pada umat Islam. Jangan kita lepaskan peluang. Kalau tadi saya cerita sebagai seorang pengepam minyakan. Ada pula kisah lain, seorang lelaki, kata saya dia pengutip sampah. Ini kisah ni pernah dikongsi oleh salah seorang ustaz kita. Seorang pengutip sampah. Pengutip sampah ni kita bayang dalam sebulan tu dapat upah atas ya. Dia setiap tahun tak pernah miss untuk buat korban seekor lembu. Seekor lembu, masya-Allah. Setiap tahun tak pernah miss selama beberapa tahun. Dan kisah ini telah ditemu sendiri oleh ustaz yang ceritakan tu di depan matanya. Jadi mana kata orang kalau kata nak buat korban ni tak ada alasan. Kan? Cubalah sedaya upaya. Kalau kata tak sempat tahun ni, buat azam untuk buat tahun depan. Sebab ganjarannya sangat besar dan sangat Allah ahabbu ilallah, yang sangat Allah sayang. Jadi mudah-mudahan dengan tuan-tuan dan perempuan yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini mencapai apa yang disebut sebagai ketakwaan di dalam diri masing-masing. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi ibadah korban itu sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah SWT. Macam kita bercinta lah Ustaz. Ya. Bila bercinta, kita nak tunjukkan yang kita nak bagi yang terbaik. Betul. Betul tak Ustaz? Nak bagi hadiah apa, hadiah yang terbaik. Jadi bila kita cinta dengan Allah, kita tunjukkan apa yang kita boleh beri dengan orang kata ikhlas dan pastinya dengan hadiah-hadiah yang terbaik dan menunjukkan kita takwa betul-betul kepada Allah. Betul Ustaz? InsyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian Ustaz pada malam ini. Itu tadi Ustaz Fakhruddin Haji Zainul, pegawai Task Force MAPIM Malaysia. Boleh layari ke laman web mereka di www.ibadahkurban.com. Ibadah Kurban, Qurban. Betul Ustaz? Okey, alhamdulillah. Untuk anda, jangan lupa untuk bersama kami lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa terus layari ke portal berita kami, berita kemanusiaan, berita dalam dan luar negara di www.ummahtoday.com.my. Saya Adil Effendi, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.